Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia yakni Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Maidah 54. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita meneruskan Majlis Cinta Allah, pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin yang sepatutnya berlangsung di Surau Al-Akhbar, Sungai Kerang. Kita berlangsung dari rumah lah. Sebagaimana kuliah kita sebelum ini yang sepatutnya berlangsung di Masjid PGA Ipoh pada malam Ahad yang lepas, kita live dari rumah juga, sempena musim COVID ini. Jadi pengajian kita ini sudah sampai tahun yang ke-7, syarahan kitab Cinta Allah bagi kali yang ke-10. Jadi sebelum kita teruskan kepada perkongsian untuk malam ini, kita imbas sedikit apa yang telah kita kongsikan dalam kuliah yang lepas. Antara yang kita bincangkan, yang pertama, di akhirat sana, nikmat yang paling lazat, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling akhir, paling hujung, paling jauh, tidak lain ialah memandang Allah. Yang kedua, sekiranya di dunia ini kita banyak asyik sibuk dengan urusan diri kita sendiri, maka di akhirat nanti pun sama juga. Sama ada kita berada di dalam nar ataupun ada di dalam jannah, kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Tetapi jika di dunia ini kita banyak asyik dan sibuk dengan Allah, pada hari akhirat kelak di jannah kita akan banyak sibuk dengan Allah. Inilah matlamat yang mahu dicapai oleh orang-orang yang mengaji ilmu tasawuf, sufi dan tariqah. Seterusnya, yang kita kongsikan dalam kuliah yang lepas, sebagaimana nikmat makan dan minum, nikmat berpasang-pasangan di dalam syurga, di dalam jannah itu, di dunia ni dah ada intro dia. Sebab itu kita boleh merasa dah di sini, walaupun tak sehebat dengan yang di jannah. Kita boleh merasa makan, minum, berpasang-pasangan, berhias-hias, bertakhta, berladang, berkebun. Di sana ada, dan di sana itu jauh berkali-kali ganda lebih lazat lagi. Tapi intro dia di dunia ni dah ada. Jika nikmat-nikmat itu pun sudah ada intro dia di dunia ini, maka nikmat memandang akan Allah ini pun dah ada intronya di dunia ini. Yang keempat,
Keupayaan dan kelazatan memandang Allah ini juga disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Tu Imam Al-Ghazali dia kaitkan keupayaan, kelazatan memandang Allah dengan surah At-Tahrim ayat 8, maksudnya nur mereka berlari di hadapan mereka dan di kanan mereka. Sedangkan mereka berkata, yakni berdoa, wahai Tuhan kami, cukupkanlah cahaya kami, cukupkanlah nur kami. Nur di sini Imam Al-Ghazali dia kaitkan dengan keupayaan, kelazatan memandang Allah. Yang kelima, tentang ilmu Awaluddin Ma'rifatullah. Disebabkan namanya pun awal, awal dalam ad-din, maka bagi ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tariqah, ilmu yang berkaitan dengan Awaluddin Ma'rifatullah ini bolehlah diumpamakan sebagai buah-buahan pembuka mulut sebelum kita menikmati hidangan yang sebenar. Dan untuk mencapai kepada makanan pencuci mulut, di hujungnya jauh lagi. Ada pembuka mulut, ada hidangan sebenar, ada pencuci mulut. Yang awal ad-din ini, dia adalah ilmu yang berkaitan dengan yang pembuka mulut tadi, makan buah-buahan. Di selepasnya itu ada panjang lagi cerita dia. Seterusnya, yang kita kongsikan dalam kuliah yang lepas, kata-kata Imam Al-Ghazali. Orang yang menyangka bahawa mungkin saja untuk menikmati kebahagiaan di akhirat tanpa mencintai Allah Ta'ala sudah terlalu jauh tersesat, kerana inti kehidupan akhirat ialah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dia cukup berpada dengan makrifah sahaja, tapi dia tak mahu untuk belajar untuk mencapai maqam mahabbah. Maka Imam Ghazali kata, sudah terlalu jauh tersesat. Tetapi yang mesti kita faham di sini, tersesat di sini bukan bermaksud tersesat yang dimurkai oleh Allah yang dapat dosa tu. Bukan tersesat yang itu. Tersesat yang Imam Ghazali cerita di sini maksudnya jalan tu tak boleh sampai kepada level yang lebih tinggi. Tersesat yang itu. Bukan tersesat terkeluar daripada Islam, rosak akidah, bukan yang itu. Lagi yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas tentang tanggungjawab cinta. Bila kita sudah makrifah kemudian mencapai mahabbah, sudah mencinta, maka dia ada tanggungjawab dia. Nak menyelesaikan tanggungjawab cinta ini, jalan yang mudah, tak mudahlah walaupun kita sebut jalan yang mudah, iaitu kita contohilah Rasulullah SAW, 4 orang sahabat dia yang utama dan sahabat-sahabat besar baginda yang lain. Mereka inilah orang yang paling kuat makrifah, paling kuat mahabbah, paling fana, paling baqa, paling muqarrabin. Yang kita ni tak boleh lawan mereka. Rasulullah, 4 orang sahabat yang utama dan sahabat-sahabat besar yang lain. Biasa kita sebut Arfos. Lagi, yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas, mengapa memandang Allah di akhirat itu sangat lazat, lebih lazat daripada memandang Allah di dunia. Ini kerana memandang Allah di akhirat itu nanti, dia ibarat kita mengalami sendirilah. Contoh dia, kita tengok gambar pemandangan satu tempat cantik. Kita katalah macam Switzerland lah, ke Swiss. Kita tak pergi lagi, tapi kita tengok gambar cantiknya, kita tengok video cantiknya. Bila kita pergi sendiri ke sana, lagi sedap. Lebih kurang macam itulah tamsilan dia. Kita memandang akan Allah di dunia ini, itu masih sangat sikit.
bila sampai ke akhirat, kita memandang akan Allah berkali-kali ganda lebih lazat lagi. Yang kedua, di sana lebih lazat lagi memandang akan Allah kerana di sana sudah tidak ada gangguan. Gangguan yang macam mana yang dimaksudkan ni? Di dunia ini, kita makrifah sekuat mana pun, kita memandang sekuat mana pun, kita ni masih terganggu oleh keduniaan. Kita terganggu dengan kelemahan tubuh badan, terganggu dengan keperluan kepada makan dan minum, terganggu dengan urusan-urusan seharian, terganggu dengan cuaca, terganggu dengan itu, ini, semua itu masih mengganggu. Tapi di jannah nanti, apabila kita memandang akan Allah, di sana sudah tak ada gangguan-gangguan yang ini. Kita sentiasa sihat, kita sentiasa muda, tak terkena penyakit, kita tak lapar, tak haus, tak kena dah gangguan-gangguan ni. Jadi apabila kita memandang akan Allah, dia sangat nikmat. Jadi penonton yang dikasihi sekalian, begitulah antara perkara penting yang kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Jadi sekarang sampailah kepada pelajaran untuk malam ini. Ya, satu kuliah yang agak khusus lah. Masih dalam cinta Allah juga, tetapi nak menjawab satu persoalan yang dikemukakan. Ada orang kata, kita ni kalau sudah makrifah sampai kepada level-level tertentu, kita ni tak solat fardu dah. Iyakah? Benarkah begitu? Hebat sangat makrifah dia, power sangat dia punya mahabbah, sampaikan dia tidak perlu solat fardu, ataupun tak payah solat fardu, ataupun boleh tidak solat fardu. Adakah situasi yang sebegitu? Jadi kita nak memberi pencerahan tentang isu ini. Antara dakwaan golongan yang menafikan mesti solat fardu dengan anggota badan ini, antara dakwaan mereka, kami tidak mengerjakan solat fardu sebagaimana arus perdana. Solat fardu arus perdana ni maksud dia sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabat dia buat, berjemaah, kemudian diteruskan dari satu generasi ke satu generasi sampai kepada kita sekarang, sebagaimana yang kita tengok majoriti umat Islam, ulama-ulama ni buat. Yang itu solat fardu arus perdana. Sebab kita nak bezakan dengan solat fardu yang ajaran yang bermasalah. Sebab itu kita sebut solat fardu arus perdana. Jadi selepas ini apabila kita sebut solat fardu arus perdana, bayang solat yang memang kita duk nampak selalu. Itu. Jadi hujah mereka, kami tidak mengerjakan solat fardu sebagaimana arus perdana kerana kami ini belum makrifah, belum kenal, yakni belum mengenal Allah. Sebab tu kami tak solat. Kenapa kamu tak solat? Kami tak solat fardu sebagaimana arus perdana ni sebab kami belum makrifah. Bila tak makrifah, solat juga takut-takut nanti akan tersalah sembah. Sebab makrifah ni kenal, arif kan. Kalau alim tu tahu, dia berkait dengan ilmu. Makrifah ni arif, kenal. Jadi kami ni tak kenal Allah lagi, belum kenal Allah lagi, maka kami tak solat kerana takut tersalah sembah. Orang yang dah makrifah, dah kenal Allah, nak solatlah. Kami ni belum lagi, tak cukup kenal lagi, takut salah sembah. Apabila dah tersalah sembah, kami nanti takut-takut akan menyekutukan Allah, akan mensyirikkan Allah, dah tersembah selain Allah. Sebab itulah kami tak solat. Nanti bila kami dah kenal, dah makrifah akan Allah, barulah kami solat. Itu hujahnya. Jadi kita pun bagi pencerahan. Pencerahan dia, kita kena sedar. Kita kena sedar dan faham
bahawa solat fardu arus perdana itu dia bertaraf arahan mesti ataupun perintah mesti, bukannya pilihan. Arahan mesti, perintah mesti, nama pun fardu, nama pun wajib. Ia sudah jadi peraturan ataupun undang-undang, lagi wajib dipatuhi. Bahkan fardu, maksudnya mesti dibuat. Sebab dia bukan pilihan, kita mesti buat. Arahan mesti, bukan kata arahan pilihan. Peraturan agama yang bertaraf fardu ini mesti kita laksanakan, tak kira sama ada kita sudah mengenal akan Allah ke ataupun belum. Bila kita ini beragama Islam, mesti buat. Hujah kata belum kenal, tak dikira. Contohnya, sekarang ni musim-musim penyakit ni, ada arahan ataupun undang-undang. Undang-undang yang bertaraf mesti patuh, bukan undang-undang pilihan. Undang-undang bertaraf mesti patuh. Sudah jadi peraturan. Antaranya, contohnya, waktu malam tak boleh sengaja keluar. Nak keluar waktu siang sahaja. Dan yang nak keluar tu pula ketua keluarga sahaja dan satu orang sahaja yang boleh. Ini dia punya undang-undang arahan bertaraf mesti. Yang kita ni pula, kita bawa anak isteri, bukan keluar seorang lagi dah, bawa anak, bawa isteri, malam-malam pergi duduk di taman. Duduk di taman bunga. Rasa-rasa boleh tak? Rasa-rasa boleh ke tidak? Dah tentulah tak boleh. Katalah kita nak guna alasan. Alasan dia sebab kami belum kenal Ketua Polis Negara. Kami belum kenal Datuk Bandar. Kami belum kenal Tok Penghulu. Jadi sebab itulah kami keluar pada waktu malam, satu keluarga duduk di taman-taman. Rasa-rasa hujah tu diterima ke tidak? Hujah belum kenal. Hujah belum kenal, tidak diterima. Ya. Begitu juga, contohnya lagi, kita tahu adanya ketua JPJ, adanya ketua Polis Trafik Negara. Tapi kita tak kenal, sekadar tahu saja, tak kenal. Siapa dia ketua JPJ seluruh Malaysia ni, tak kenal pun. Siapa dia ketua Polis Trafik Negara ni, tak kenal pun. Tak kenal. Tapi kita tahu ada jawatan tu, kenal tidak. Disebabkan kita tak kenal tadi tu, boleh tak kita ni, dibenarkankah kita ni, diterima ke lah kalau kita ni melanggar undang-undang kenderaan dan melanggar undang-undang jalan raya. Sebab kita tak kenal. Nak kenal baru kita nak ikut peraturan. Boleh tak macam tu? Dah tentulah tak boleh. Kita saja-saja tak mau pamer kita punya road tax tu. Bila kena tahan, kenapa tak pamer? Sebab saya belum kenal ketua JPJ seluruh negara. Dia terima tak alasan itu? Dia tak terima. Tak perlu tunggu kenal. Bila arahan tu bertaraf, mesti buat. Mesti patuh. Kita kena buat. Contohnya lagi, kita saja-saja nak parking kereta kita ni, di tengah-tengah simpang 4 yang sibuk dalam petak kuning tu. Saja-saja nak parking sinilah pula hari ni. Yang kereta duk 4 penjuru duk datang, nak parking situ. Dengan alasan, kita belum kenal siapa ketua yang punya undang-undang yang kata tak boleh parking di situ. Rasa-rasa diterima ke tidak hujah kita tu? Tak akan diterima. Sekalipun kita belum kenal. Contoh lagi. Kita pergi hospital, kita kena ambil nombor. Mengapa kita ikut arahan tu? Arahan pergi ambil nombor, tunggu giliran. Kenapa kita ikut? Sedangkan kita tak kenal pun pengarah hospital tu. Yang kita tahu, hospital ni tentu ada satu orang bos besar. Kan? Pengarah dia tu. Kita tak kenal pun. Tapi kenapa kita ikut peraturan tu? Tak payah ikutlah sebab kita tak kenal. Kerana arahan itu bertaraf mesti.
Dia sudah jadi peraturan mesti patuh. Sama dengan solat fardu tu ni. Mesti. Jadi boleh tak kalau kita nak pergi ke hospital tu, kita tak mau ambil nombor, terus nak pergi dapatkan rawatan, terus nak pergi ambil ubat begitu saja? Tak boleh. Sebab sudah jadi peraturan mesti. Samalah juga dengan solat. Orang yang sengaja tidak mahu menunaikan solat fardu sebagaimana arus perdana, diterimakah jika dia menggunakan hujah belum ma'rifah, belum kenal akan Allah? Tak diterima. Kerana arahannya bertaraf fardu, bertaraf wajib, bertaraf mesti buat, mesti patuh. Kita kenal ke, tak kenal ke, mesti. Mesti buat, tak boleh tinggal. Contoh lagi, untuk menguatkan pemahaman kita. Kita ni hidup zaman dulu. Jarak rumah kita dengan istana 3 hari perjalanan. Kita tak pernah kenal raja, jumpa tengok pun tak pernah. Cuma kita tahu, kita idrak, kita alim saja. Negeri kita ni ada raja, raja duduk istana. Perjalanan dari rumah kita ke istana 3 hari. Kita tak kenal. Tiba-tiba datang satu perintah. Pengawal datang ke rumah. Dia kata penduduk kampung ni semua mesti menghadap ke istana, perintah bertaraf wajib. Mesti patuh. Dalam masa 1 minggu. Orang kampung semua pakat pergi. 3 hari sampai menghadap. Yang kita tadi tak mau pergi. Kenapa tak mau pergi? Sebab aku belum kenal raja. Dah kenal baru aku pergi. Dia rasa-rasa apa nak kenal kat kita tu. Tak lama lepas tu, datanglah wakil daripada raja. Dia pun tangkap kita. Kalau dia tak bunuh pun, dia bubuh dalam penjara. Penjara ini bolehlah kita umpamakan sebagaimana neraka. Sama orang tak solat tadi. Dia tak solat sebab belum kenal akan Allah. Tak kira. Nanti pengawal-pengawal tu akan datang tangkap di akhirat. Dia penjarakan kita. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendakwahkan kepada orang lain agar masuk Islam. Ada tak mereka ni mensyaratkan kena makrifah akan Allah dulu? Pernah tak kita baca hadis ke, kita baca sirah ke, kita terbaca kajian-kajian sejarah ke yang mengatakan nak masuk Islam ni kena makrifah dulu? Tak ada kan? Tak ada. Kita kena faham, Islam ini dia bermaksud menyerah. Islam ini bermaksud tunduk. Islam ni bermaksud patuh. Bila kita masuk saja agama Islam, maksud dia kita ni berserah, tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan kita belum kenal akan Allah, belum makrifah. Setuju masuk Islam saja, maksud dia kita sedang tunduk, sedang patuh kepada Allah. Kita tak kenal. Jadi kita tunduk dan patuh kepada siapa? Belum makrifah lagi. Kerana majoriti orang yang nak masuk Islam ini, dia belum makrifah akan Allah. Yang duduk dalam Islam pun masih ada yang tidak makrifah akan Allah, sekadar tahu saja. Apatah lagi yang belum masuk ke dalam agama Islam. Oleh kerana mereka belum makrifatullah, mereka ni nak berserah kepada siapa? Islam tu berserah kan? Mereka ni nak tunduk kepada siapa? Islam tu tunduk. Mereka ni nak patuh kepada siapa? Islam tu patuh. Kan mereka belum kenal. Jika mereka masuk Islam juga, tidakkah nanti mereka ni akan berserah, akan tunduk dan patuh kepada tak tahu siapa? Bila timbul keadaan yang macam itu, bukankah sepatutnya Nabi Muhammad ini, dia halang dulu. Siapa-siapa nak masuk Islam, dia halang dulu. Jangan masuk lagi. Kamu dah makrifah akan Allah ke belum? Dah kenal Allah ke belum? Belum. Belum, jangan masuk lagi. Takut kamu tersalah patuh, tersalah berserah, tersalah tunduk. Ada tak pernah jadi macam itu? Baik perlakuan Nabi Muhammad ataupun perlakuan para sahabat? Jawapannya tak ada. Siapa yang nak masuk Islam, maksud dia nak patuh, nak tunduk, nak berserah, terus masuk. Mengaku 2 kalimah syahadah, dikira Islam dah. Walaupun belum makrifah.
Tak perlu tunggu makrifah. Kalau nak tunggu makrifah baru kena patuh, kena tunduk, kena berserah, alamatnya ramailah orang yang tak akan masuk agama Islam. Dan ramai juga orang yang dia duduk dalam agama Islam ni, dia nak lari keluar. Kerana apa? Mereka ni dah lama duduk dalam Islam. Sampai sekarang pun belum kenal akan Allah lagi. Tak kenal Allah lagi. Dan Islam ni nama dia tunduk, patuh, berserah. Jadi selama hari ini kami tunduk, patuh, berserah kepada siapa? Tak boleh jadi ni, takut tersalah. Tersalah berserah, tersalah tunduk. Jadi kami kena keluar Islam dulu. Jadi mereka pun murtad dulu, keluar dulu. Bila dah kenal nanti akan Allah, baru masuk balik. Macam tu lah. Kalau nak ikut kata, nak berserah, nak tunduk, nak patuh ni, mesti makrifah dulu, mesti kenal dulu. Jadi hujah itu sebenarnya tidaklah terpakai. Kenal ke tak kenal ke, bila arahan itu bertaraf, mesti patuh, mesti buat. Okay, tuan-tuan yang dimuliakan. Okay, dakwaan yang seterusnya. Solat fardu ni, yang arus perdana ni. Solat fardu ni amalan hati. Bukan amalan perbuatan anggota badan. Yang orang dok buat arus perdana tu bukan dia. Solat yang sebenarnya tu amalan di dalam, amalan hati. Itu antara hujah yang dikemukakan, termasuklah oleh golongan yang mengaku makrifah inilah. Jadi pencerahan dia, kita bagi pencerahan dia pada surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus solah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu solat dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Apa maksud ayat Al-Baqarah ini? Kita bagi tumpuan kepada perkataan Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Melihat, kerjakan. Ayat ini berkait dengan solat. Allah tak kata di sana Allah sentiasa mengetahui, tapi dia sebut Allah sentiasa melihat. Tentu ada perbezaannya. Mengapa? Kerana Allah nak tengok perbuatan. Dan dirikanlah oleh kamu solat. Ayat belakang ni, Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Bila kata melihat, dia berkait dengan perbuatan, bukan amalan hati. Kalau amalan hati, Allah sentiasa mengetahui. Bila dalam ayat ini dikatakan Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan, ini berkait dengan amalan perbuatan anggota badan. Jadi solat ini amalan hati ke amalan perbuatan anggota badan, yang termasuk di dalamnya amalan hati sekali. Satu golongan ni tadi yang bermasalah ni, dia kata ni amalan hati. Sedangkan ayat Al-Quran ni kata Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Maksud dia berkait dengan amalan perbuatan anggota badan. Jadi solat kena dengan anggota badan, zakat pun sama. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Kata ayat ini, solat itu dengan perbuatan. Ada perbuatan. Yang hati-hati juga perbuatan. Samalah dengan membayar zakat. Mana boleh membayar zakat dengan hati? Membayar zakat pun dengan perbuatan dan hati. Mana mungkin kita pergi ke kaunter zakat, kita duduk berdiri situ, okey, selesai, alhamdulillah. Buat apa tu? Bayar zakat. Tak bayar apa-apa pun, aku dengan hati. Tak boleh. Dia kena dengan perbuatan. Sama juga dengan solat. Kalau solat tu ibadah hati,
sahaja, dah tentulah dalam ayat ini Allah kata sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui. Ni dah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat. Seterusnya, dalam tungku agama, ibadah solat fardu ini dia berada pada tungku yang mana? Dalam tungku agama ni, ibadah solat fardu ni berada pada tungku yang mana? Apa itu tungku agama? Ada 3 tungku agama: Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. 3 tungku agama. Islam, iman, ihsan. Dalam hadis yang sangat terkenal, Islam, iman, ihsan ini ialah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Islam, iman, ihsan ini juga fiqh, akidah, tasawuf. Jadi amalan solat fardu tadi, dia berada dalam tungku yang mana? Kita ada rukun iman, rukun Islam, kita ada rukun iman, kita ada rukun ihsan. 3 rukun ni kita dah hurai dalam kuliah-kuliah sebelum ini banyak kali dah. Rukun semayang tadi berada dalam tungku yang mana? Rukun yang mana? Rukun Islam itu diperintahkan untuk amalan wilayah anggota badan. Rukun iman itu perintah untuk amalan wilayah akal. Kita kena percaya itu, percaya ini, kena yakin. Rukun ihsan itu pula perintah untuk amalan wilayah qalbu, wilayah roh, wilayah sir. Jadi Islam, iman, ihsan, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ibadah solat fardu dalam rukun yang mana? Ini kita pun boleh jawab. Dah tentulah dalam rukun Islam. Kalau rukun iman ini dia berkait dengan akal. Kita kena percaya. Kita kena percaya akan Allah, percaya akan malaikat, percaya akan kitab-kitab, percaya akan rasul-rasul, percaya akan hari akhirat, hari kiamat, percaya akan qada dan qadar. Itu percaya tu wilayah sini, wilayah akal. Yang rukun Islam tadi, yang itu wilayah perbuatan amal anggota badan. Kena ada amalan anggota. Kita nak masuk Islam pun ada kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kita solat ada pergerakan anggota badan. Kita berpuasa ada pergerakan anggota badan, tahan perut, tahan mata, berniat, niat puasa maksud dalam, kita berbuka puasa. Semua tu amalan anggota badan. Mengeluarkan zakat amalan anggota badan, walaupun kita tekan handset tak bayar. Menunaikan haji amalan anggota badan, dengan tawafnya, dengan sa'inya semua. Jadi rukun Islam itu dia perintah untuk amalan wilayah anggota badan. Kena faham yang itu. Dan solat termasuk di dalam dia. Maksudnya solat ini tak cukup dengan hati sahaja, mesti dengan wilayah anggota badan. Dan dia bertaraf rukun. Mana boleh yang rukun yang sebegitu kita nak tunai dengan hati, dengan niat sahaja. Tak boleh. Seterusnya, dakwaan mereka lagi, kami ni dah tak perlu solat sebab kami ni sudah ma'rifah. Tadi dia tak mau solat sebab belum ma'rifah. Sekarang ni sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah dan sudah mencapai al-yaqin. Disebabkan kami dah capai al-yaqin, maka kami tak perlu solat. Apakah hujahnya? Buktinya ialah ayat Al-Quran. Surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan berabdilah akan Rabb kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Tu terjemah satu-satu dia. Jadi ayat ini mereka hujahkan sebagai kononnya bila dah sampai al-yaqin tak payah sembahyang dah.
Tak payah sembah Tuhan. Yang mana orang yang sembah Tuhan ni mereka belum sampai ke level al-yaqin. Kami sudah al-yaqin. Bila dah sampai al-yaqin, tak payah semayang dah. Kononnya mereka kata sembahlah Tuhan kamu sehingga datang al-yaqin. Dah datang al-yaqin, tak payah semayang dah. Jadi pencerahan. Mula-mula sekali kita tengok bunyi sebenarnya yang kita sebut tadilah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pada ayat itu tidak ada perkataan solat. Wa'bud itu maksud dia yang paling tepat. Kata kunci dia paling tepat ialah berabdi. Berabdilah kepada Rabb kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Jadi tak cerita tentang solat, dia cerita tentang berabdi. Berabdi ini maksud dia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuklah solat. Jadi kalau kita gunakan terjemahan, berabdilah kepada Rabb kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Dalam kita duk berabdi ni, tiba-tiba kita dapat al-yaqin. Lepas tu kita tak kena berabdi kepada Allah dah, sebab dah dapat al-yaqin. Kalau selepas itu kita tidak berabdi kepada Allah, kita berabdi kepada siapa? Kalau kita kata kami dah sampai al-yaqin, tak perlu berabdi kepada Allah dah. Jadi berabdi kepada siapa? Berabdi kepada selain Allah? Berabdi kepada diri sendiri? Berabdi kepada akal fikiran sendiri? Atau kepada siapa? Sedangkan kita tahu berabdi kepada Allah ini dia sentiasa, berterusan, tak ada titik henti. Ni seolah-olah ada titik henti pula. Dan berabdilah kepada Rabb kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Okey, aku dah al-yaqin dah, tak payah berabdi kepada Allah dah. Mana boleh, kan? Tak mau berabdi kepada Allah, berabdi kepada siapa? Ini sangat bahaya. Pengabdian ini dia tak boleh putus. Okay, katalah kita tak mau pakai perkataan berabdi itu, kita nak pinjam sekejap kalimah yang mereka translate kan. Kata mereka, dan sembahlah Rabb kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Jadi bila kita dah sampai al-yaqin, maksud dia kita tak boleh sembah Allah kah? Dia nak sembah siapa tu? Jadi guna maksud berabdi pun tak kena, guna maksud sembah pun tak kena juga. Okay, bercerita tentang al-yaqin. Siapa dia orang yang paling hebat al-yaqin ni? Yang paling hebat al-yaqin ini ialah yang selalu kita sebut Ar-Force lah. Rasulullah SAW, 4 orang sahabat yang utama dan sahabat-sahabat besar baginda yang lain. Mereka inilah paling muqarrabin, paling al-yaqin, paling ma'rifah, paling mahabbah, paling akhiruddin, paling apa pun mereka ni lah. Yang kita kemudian ni tak terlawan yang Ar-Force ini. Yang ni yang paling al-yaqin. Siapa dia tu? Ar-Force. Rasulullah SAW, 4 orang sahabat yang utama dan sahabat-sahabat besar yang lain. Mereka ni paling ma'rifah, paling fana, paling baqa, paling mengenal Allah, paling wusul, paling wali dalam kalangan umat Islam ini. Dan mereka ni sampai ke peringkat paling al-yaqin. Mereka tidak akan dengan sengaja meninggalkan solat fardu berjemaah. Maksud dia, solat fardu mereka buatlah. Dan solat fardu yang mereka buat pula adalah sebagaimana arus perdana. Tak ada mereka ni pergi berkumpul di Masjid Nabawi, duduk saja. Okey, selesai. Buat apa tu solat fardu? Kami guna niat lintasan hati saja. Tak pernah ada macam itu. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan Ar-Force ini sentiasa solat fardu berjemaah kecuali ada halangan. Kita pernah bagi bukti. Bukti-bukti kepada golongan yang menentang ini dengan hadis-hadis yang berkaitan. Beberapa hadis kita bagi menunjukkan para sahabat memang melakukan solat fardu sebagaimana arus perdana. Rasulullah sendiri pun macam itu. Padahal mereka yang paling al-yaqin.
Dan bila kita minta pula hujah daripada golongan itu, bagi hujah yang mengatakan Rasulullah, 4 orang sahabat utama dan sahabat-sahabat besar ni tidak mengerjakan solat fardu sebagaimana arus perdana. Okay, bagi hujah-hujah dia. Kok lah ada hadis kah? Ada sirah kah? Ada sejarah kah? Tak ada. Mereka tidak mampu mendatangkan hujah. Kita ada sandaran-sandaran kita. Mereka tak ada sandaran-sandaran dia. Jadi, mereka yang paling ma'rifah, paling mahabbah, paling al-yaqin, mereka tidak akan dengan sengaja meninggalkan solat fardu berjemaah. Solat fardu memang tak tinggal. Kan? Yang kita yang al-yaqin, ma'rifah senipis kulit bawang ini, tiba-tiba kita tidak melakukan solat fardu sebagaimana arus perdana. Cuba fikirkan. Antara kita dengan arfos ini, siapa yang lebih hebat lagi di sisi Allah? Kita nak ikut yang mana? Nak ikut arfos ini ke? Ataupun orang-orang yang mendakwa ma'rifah tetapi mereka tidak mengerjakan solat fardu arus perdana? Nak ikut yang mana? Seterusnya, ada dakwaan lagi. Kata mereka lebih kuranglah, katakanlah Tuhan memang tak suruh kita buat solat fardu. Rupa-rupanya Tuhan tak minta. Kita ni semua pakat mati belaka, kemudian sampai hari akhirat. Pada hari akhirat Tuhan tak minta solat fardu. Kenapa kamu buat solat fardu? Aku tak suruh pun. Solat fardu yang arus perdana ni lah. Tak suruh pun. Jadi, takkah rugi? Habis masa kita di dunia ni duk buat solat fardu? Kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, selama itulah kita ni duk solat fardu. Sejak akhir balik, kita solat fardu berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba di akhirat esok, tak dikira oleh Tuhan, tak diminta pun. Jadi, tak rasa rugi ke? Kata mereka. Jadi, pencerahannya ialah, katakanlah solat fardu arus perdana ini memang tak diminta oleh Tuhan pada hari akhirat kelak, memanglah rugi. Tapi ruginya sekejap sahaja. Kerana ruginya sekadar 70 tahun, 80 tahun. Ataupun sepanjang hayat kita lah. Kalau umur 100 tahun, 100 tahun lah. Rugi setara itu saja. Sekejap saja. Tapi katakanlah pada hari akhirat esok Allah minta. Orang yang buat dia selamatlah. Dia boleh persembahkan. Ini solat fardu saya 70 tahun. Saya laksanakan semua. Yang tak buat ni tadi, yang solat dengan hati saja ni tadi, mereka nak bagi apa? Tuhan minta. Tak ada apa yang boleh diberi, maka mereka ni akan rugi seberapa lama? Adakah 60 tahun? Adakah 70 tahun? Adakah 100 tahun? Rugi selama-lamanya. Jadi kita nak pilih yang mana? Risiko rugi 70-80 tahun kah? Ataupun rugi ribu juta tahun tu? Ataupun rugi yang selama-lamanya tu? Dua-dua ada risiko. Katakanlah dua-dua ada risiko. Kita nak pilih yang mana? Ni orang yang bijak, tentu dia akan pilih risiko rugi sekejap. Tak apalah, rugi di dunia ni kalau Allah tak minta lah solat fardu arus perdana ni, rugi 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun tak apalah, tak lama mana pun. Tapi kalau Allah minta, kita akan rugi sangat lama. Lagi, ini berkait dengan solat wusta. Solat wusta ini selalulah berada di mulut golongan yang tak maulah mengerjakan solat fardu arus perdana ni. Antara yang mereka yakin, solat wusta bukanlah salah satu daripada solat yang 5 waktu. Bukan salah satu daripada solat fardu arus perdana. Solat wusta ni solat lain. Itu dakwaan. Kita tengok pencerahan. Mula-mula kita bagi tahu siap-siap dulu. Solat wusta ini sebenarnya ialah solat fardu arus perdana, iaitu solat pada waktu asar. Ringkas cakap, solat asar lah. Di manakah hujahnya? Kita guna hujah yang mereka guna sendiri, iaitu
Surah Al-Baqarah ayat 238. Maksudnya, peliharalah akan solat-solat fardu dan, kuat sikit dan, solat wusta, dan berdirilah kerana Allah dengan patuh. Kita ulang. Peliharalah akan solat-solat fardu dan solat wusta, dan berdirilah kerana Allah dengan patuh. Jadi mereka guna ayat ni juga. Bagi mereka, kan solat asar dah termasuk dalam solat fardu yang 5. Ayat ni kata, peliharalah akan solat-solat fardu. Solat asar dah masuk dah dalam tu. Dan solat wusta, maksudnya solat wusta ni solat lain, bukan solat asar. Ni cerita lain. Ada lagi cerita lain. Itu hujah mereka. Jadi jawapannya, nak memaham cara gaya ayat 238 surah Al-Baqarah ini dengan jalan yang sejahtera, kita eloklah mengambil contoh daripada Al-Quran sendiri. Bahkan daripada surah Al-Baqarah sendiri juga. Kerana cara gaya hidang ayat itu ada kaitan, ada persamaan. Jadi kita ambil surah Al-Baqarah ayat 98. Maksudnya, sesiapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kita tengok baik-baik ayat ini. Kan Allah dah sebut malaikat-malaikatnya awal-awal. Tapi mengapa Allah sebut pula selepas itu Jibril dan Mikail? Tengok balik ayat dia. Sesiapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya. Okey, malaikat dah cerita dah. Dan malaikat-malaikat dah cerita. Dan rasul-rasulnya. Dan Jibril dan Mikail. Malaikat dah cerita dah tadi. Ni mana mai pula Jibril dan Mikail ni? Adakah Jibril dan Mikail ni bukan malaikat? Sebenarnya Jibril pun malaikat, Mikail pun malaikat. Tapi kenapa disebut disebut pula nama mereka sedangkan malaikat sudah disebut? Yang itu adalah penegasan. Pengkhususan. Penegasan atau pengkhususan. Sesiapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khususnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sana ada beberapa perkataan dan, perkataan wa. Perkataan wa dalam bahasa Arab ini, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bukan semua bermaksud dan. Maksud sebenar wa itu adalah bergantung kepada struktur ayat dan isi ayat. Maka dalam Al-Quran, sebagai contohnya, ada perkataan wa yang membawa maksud dan. Ada perkataan wa yang membawa maksud tetapi. Ada perkataan wa yang membawa maksud demi dan lain-lain lagi. Dia tak semestinya wa tu dan. Dia kena bergantung kepada ayatnya juga. Jadi ayat 98 surah Al-Baqarah itu sebenarnya mahu menegaskan tentang malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Daripada sekian banyak malaikat. Jadi, salah satu perkataan wa dalam ayat itu membawa maksud khususnya. Maka jadilah bunyi ayat itu yang sebenarnya, sesiapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khususnya, lebih-lebih lagi, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Okay. Malaikat disebut awal, tapi dikhususkan pula dengan Jibril dan Mikail kemudiannya. Patah balik kepada ayat yang digunakan untuk solat wusta tadi. Macam mana bunyi ayat dia? Peliharalah akan solat-solat fardu. Yang ni solat yang arus perdana ni lah, yang 5 ni. Khususnya, lebih-lebih lagi, solat wusta. Yang ni, solat fardu asar. Dan berdirilah kerana Allah dengan patuh. Berdirilah kerana Allah dengan patuh.
Jadi solat wusta itu bukanlah solat yang lain, bukan cerita lain, sebaliknya salah satu solat yang berada dalam solat fardu yang 5. Sama dengan kes malaikat dengan Jibril dan Mikail tadi. Jadi kes solat wusta ni dia berada dalam solat fardu yang 5. Kemudian golongan itu juga dia menterjemahkan perkataan khanitin pada akhir ayat itu tadi. Wa qumu lillahi khanitin, dia kata berdirilah kerana Allah dengan khusyuk. Khanitin ni dia lebih tepat kepada patuh. Kita cari mana-mana perkataan yang berkait dengan khanitin ni dalam Al-Quran, kita akan dapati dia ni lebih kepada patuh lah, bukan khusyuk tu. Apalah bahagian itu. Seterusnya, solat wusta artinya solat yang di tengah-tengah. Sebab perkataan wusta tu maksud dia tengah-tengah. Jadi solat wusta ni ialah solat yang di tengah-tengah. Jadi bagi mereka yang di tengah-tengah itu ialah hati, ialah qalbu. Peliharalah solat-solat fardu dan solat wusta, solat yang tengah-tengah, yakni solat hati. Jadi mereka buat yang tu lah. Yang itu sahaja, yang fardu tu tak buat. Jadi oleh itu solat wusta ialah solat hati. Benarkah begitu pencerahannya? Dalam ayat itu ada dua perkataan dan, perkataan wa. Bila dalam satu ayat tu tak terpisah ada perkataan wa, maksud dia kaitan dia tu sangat rapat, dia tak boleh nak pisah. Contoh dia, aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Mesti buat dua-dua. Tak boleh buat salah satu sebab ada wa dalam ayat yang sama. Itu cara dia. Jadi dalam ayat solat wusta ni ada dua dan. Kita tengok balik ayat dia. Peliharalah akan solat-solat fardu dan ni maksudnya khususnya tadi solat wusta, dan berdirilah kerana Allah dengan patuh. Jadi ada tiga benda di dalam dia tu. Tiga-tiga benda ini tak boleh dipisahkan sebab dalam satu ayat yang sama dan dihubungkan dengan wa. Jadi yang pertama, ayat tu kata kita kena pelihara solat-solat fardu yang 5. Selesai. Dan yang kedua, kita kena pelihara solat wusta. Solat wusta ni tadi kita dah jelaskan termasuk dalam solat yang 5, yakni solat asar. Dan yang ketiga, berdirilah. Dia kata berdirilah. Ni tiga perkara ni berkait. Solat fardu yang 5 kena berdiri. Kalau tak ada apa-apa masalah. Solat wusta kena berdiri. Kalau tak ada apa-apa masalah. Ini menunjukkan solat wusta ini bukanlah solat hati. Kerana ada perintah berdiri di situ. Kalau kita buat satu solat tak mau saja-saja tak mau berdiri, yang tu bukan solat wusta. Kerana solat wusta dia terkait dan dengan berdiri. Jadi kita kena fahamlah perintah itu tadi. Fungsi dan pada ayat ini menunjukkan ketiga-tiga hal itu iaitu solat fardu, solat wusta dan berdiri tidak boleh dipisahkan. Maksudnya untuk melaksanakan solat fardu dan solat wusta mesti kena ada perlakuan berdiri. Kalau solat hati kan kita tak kena berdiri. Jadi solat wusta ini bukanlah solat hati. Jika seseorang itu mendakwa dia melakukan solat wusta tetapi dengan sengaja tidak melaksanakan perlakuan berdiri, maksudnya solat wusta dia itu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Al-Quran. Maka itu bukanlah solat wusta. Mereka yang selama ini buat solat wusta tanpa perlakuan berdiri, sebenarnya mereka telah pun meninggalkan solat wusta. Jadi duk sembang makrifah, duk sembang solat wusta, rupa-rupanya tak buat pun solat wusta selama hari ini. Isu seterusnya, benarkah tengah-tengah itu maksudnya hati? Wusta tu maksud dia tengah-tengah. Solat wusta maksud dia solat yang tengah-tengah.
Ya, yang tengah-tengah itu maksud dia hati. Jadi solat hati, solat niat lah. Jadi kita kena tengok di sini. Benarkah yang tengah-tengah itu hati? Masa bila pula tengah-tengah tu jadi hati? Hati ataupun organ hati. Mula-mula kita tengok yang zahir dulu, organ hati. Iaitu kabid. Kabid. Dia ini pada tubuh badan manusia tempat dia lebih kurang di sini ya. Dia bukan di tengah-tengah pun. Nak kira dari kiri ke kanan, dia tak di tengah-tengah. Nak kira dari atas ke bawah pun, dia tidak di tengah-tengah. Kalau betul-betul nak tengah-tengah, pusat lah. Ataupun ke bawah sikit. Situ bahagian yang tengah-tengah. Kalau hati, dia bukan tengah-tengah. Bagaimana pula dengan kholbun? Jantung. Kholbu. Kholbu pun bukan di tengah-tengah. Tempat dia di sini bagi orang yang normal. Kalau ukur dari kanan dan kiri pun, dia tidak di tengah-tengah. Kalau nak kata atas ke bawah pun, dia tidak di tengah-tengah juga. Jadi, tak berkait dengan solat hati. Itu bukan cerita dia. Jadi, kalau nak kira yang tengah-tengah, pusat lah. Takkan solat pusat pula. Mana ada. Kemudian kita tengok ayat tu tadi. Peliharalah akan solat-solat fardu. Solat-solat fardu ni dia berkait dengan masa ataupun dengan waktu. Apakah buktinya? Buktinya surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya solat itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu masanya, yang tertentu waktunya. Jadi solat fardu tadi berkait dengan waktu. Maka solat wusta yang berada dalam ayat yang sama itu juga berkait dengan masa, berkait dengan waktu. Dari sini fahamlah kita bahawa solat wusta ialah solat yang masa dia di tengah-tengah. Sebab itu nama dia di tengah-tengah. Solat wusta ni solat yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa tu? Di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah masa. Solat wusta ialah satu solat yang berada di tengah-tengah masa. Jadi solat apakah yang berada di tengah-tengah masa ataupun di tengah-tengah waktu itu? Jadi kita kena tahu apa masa apa yang dimaksudkan. Ada orang kata solat wusta ni maksud dia solat yang tengah-tengah antara zuhur dan maghrib. Maksud dia solat asar. Ada orang kata tengah-tengah antara dua tepi siang, iaitu subuh. Antara subuh dan maghrib maksud dia solat zuhur. Jadi oleh kerana hari dalam Islam ni bermula pada maghrib, ada orang kata solat subuh. Sebab solat subuh ni terletak antara maghrib, isyak dan zuhur asar. Dia tengah-tengah. Itulah solat wusta. Jadi macam-macam pandangan lah. Kalau tanya golongan itu, mereka kata ni solat hati. Lagilah. Jadi mula-mula kita tengok apa kata Rasulullah SAW. Maksudnya hadis. Dan kita pun sedia maklum, golongan ini majoritinya mereka ni tak mau hadis. Dia tak guna hadis. Kononnya menggunakan Al-Quran sahaja. Hadis tak pakai. Tapi tak apa. Kita guna untuk kita dulu. Sekejap baru kita jawab. Sekiranya ada masa panjang lagi. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali, bahawa Nabi SAW bersabda pada waktu perang Ahzab. Apa kata Nabi? Allah akan memenuhi kubur dan rumah-rumah mereka, musuh-musuh Islam, dengan api neraka, sebagaimana mereka menghalang kita daripada solat wusta sampai terbenam matahari. Ulang. Allah akan memenuhi kubur dan rumah-rumah mereka dengan nar, sebagaimana mereka menghalang kita daripada solat wusta sampai terbenam matahari. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Abu Daud, mereka menghalang kita solat wusta, iaitu solat asar. Kemudian daripada hadis riwayat Imam Tirmizi, solat wusta itu ialah solat asar. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, solat wusta ni solat asar. Kita pegang yang itu dulu, walaupun mereka tak mau pakai hadis. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, solat wusta ialah solat fardu asar. Selesai. Yang kedua,
ada kalimah penting di sana yang mengatakan mereka yakni musuh-musuh Islam menghalang kita daripada solat wusta sampai terbenam matahari. Menghalang kita daripada mengerjakan solat wusta sampai terbenam matahari. Tengok di sini. Musuh-musuh Islam ni, mereka berusaha untuk menghalang tentera Islam daripada solat wusta. Jadi kalau solat wusta tu solat hati, musuh-musuh Islam boleh halang tak? Dah tentu tak boleh halang. Kerana kalau solat tu berkait dengan hati, berkait dengan niat dan seumpama dengannya, kita boleh mengerjakan solat wusta tu bila-bila masa. Sambil berperang boleh, sambil tidur boleh, sambil pegang anak panah boleh, sambil berlari boleh, sambil menunggang kuda boleh. Tapi musuh-musuh Islam, mereka berusaha nak halang solat wusta. Maksudnya, solat wusta ini bukanlah solat hati. Sebab boleh dihalang. Dan mereka berusaha untuk menghalang. Bila musuh Islam berusaha untuk menghalang, maksudnya terlibat dengan pergerakan. Sebab itu kita katakan, solat wusta ini ialah solat fardu asar. Dan buktinya lagi di sana, mereka menghalang kita daripada solat wusta sampai terbenam matahari. Lepas tu ada perang. Puak-puak musuh Islam ni tak kasih can nak sembahyang sampai terbenam matahari. Jadi solat apa tu yang sampai nak terbenam matahari? Sampai maghrib tu. Bukankah itu namanya solat asar? Seterusnya, apakah kaitan antara tengah-tengah, sebab solat wusta ni solat tengah-tengah, dengan masa solat? Bila masa yang tengah-tengah ni? Kita kata solat fardu asar. Kerana apa? Kita ambil contoh di negara kita lah. Waktu solat di negara kita ini dia lebih kurang dengan waktu solat di Makkah sana, di Madinah sana. Kita di sini subuh sekitar 6 pagi. Zuhur sekitar 1:30 tengah hari. Asar sekitar 4:30 petang. Maghrib biasanya sekitar 7:30 malam. Isyak sekitar 8:30 malam. Biasanya macam tu lah. Jadi antara waktu-waktu itu dia ada rentang jumlah masa tertentu. Dan jumlah antara waktu tu lebih kurang antara kita di sini dengan yang di Makkah. Jadi kalau kita cek, solat asar ini, dia berada lebih kurang tengah-tengah antara solat zuhur dengan solat maghrib. Sebab solat zuhur 1:30 lebih kurang, solat asar biasanya 4:30 dan solat maghrib biasanya 7:30. Kita tengok rentang waktu dia tu seolah-olah simetri. Simetri ni dia satu istilah dalam seni lah. Simetri ni maksud dia sama tengah. Contoh dia sayap rama-rama. Kalau kita letak garisan di tengah rama-rama tu, nampak sayap kiri kanan dia sama besar. Jadi waktu yang berada antara zuhur dekat asar dengan antara asar ke maghrib, dia lebih kurang 3 jam, 3 jam. Tengah-tengah. Waktu-waktu solat yang lain, kalau kita nak cari tengah-tengah, tak jumpa. Masa dia tak sama. Masa dia tidak simetri. Jadi di sini secara ringkasnya menunjukkan solat wusta ni ialah solat fardu asar. Sebab dia tengah-tengah. Terletak antara zuhur dengan maghrib. Panjang lagi nampaknya bicara kita ini. Jadi kita pun dah dapat isyarat lah daripada kita punya kru-kru kita di sini. Kita kena tamatkan dengan segera. InsyaAllah kita akan sambung nantilah dalam kuliah yang akan datang. Kalau dah habislah tempoh kawalan pergerakan ni, kita buat di surau balik lah. Kalau tidak, kita dari sini jugalah. Jadi sebagai rumusannya lah, semakrifah mana pun kita ni, solat fardu arus perdana ni mesti kita buat dengan anggota badan. Kecuali kita tak larat sangat dah, boleh dengan mata saja, anggota badan juga tu kan. Ataupun dengan hati dah tak larat dah, apa pun tak boleh bergerak, hati je boleh bergerak, iyalah tu. Kemudian kita jangan mudah-mudah terikut ajaran-ajaran yang bertebaran. Cari jalan yang benar, cari guru yang benar. Dan kita berharap
Semoga kita terus berada dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke akhir hayat kita. Nampaknya sekadar itu sajalah kali ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.